Salam sejahtera, salam Semega Unggul, salam kecemerlangan bahasa Melayu SPM 2020 insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, baik. Pada pagi ini kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang kesalahan umum bahasa dalam kalangan khusus berdasarkan skrip jawapan anda dalam peperiksaan pertengahan tahun SPM 2020 Semega Unggul. Kelas istimewa saya. Okey, kita perhatikan di depan. Yang pertama yang dapat saya kesan, kesalahan dari segi ejaan diperolehi. Satu, kesalahan yang pertama ialah diperolehi. Tiada huruf I di belakangnya. Sama ada awak nak tulis memperolehi atau diperolehi, kedua-duanya tiada huruf I. Hanya memperoleh atau pasifnya ialah diperoleh. Yang kedua, penggunaan penanda wacana untuk menghuraikan isi. Saya kesan kesalahannya, kamu tulis hal ini kerana. Ada 9 pelajar. Hal ini kerana. Alhamdulillah tak ada lagi saya nampak yang menulis ini kerana. Ini kerana tu dah langsung, kalau dosa tu salah, dosa besar lah tu dalam tata bahasa. Ini kerana, terus saja gunakan kata tunjuk ini. Sedangkan sebelum tu ada, sepatutnya ada satu perkataan lain, iaitu hal. Hal tu bermaksud ialah perkara, isu yang awak sedang bincangkan. Okey, isu yang awak sedang bincangkan. Kalau dalam bahagian A mungkin awak bincangkan tentang apa soalan itu? Koperasi sekolah. Kalau dalam bahagian B mungkin awak nak bercerita tentang usaha-usaha untuk memelihara kesihatan diri dan keluarga. Awak merujuk itu hal. Jadi walaupun di sini ada juga perkataan hal, tapi masih lagi dianggap tidak gramatis. Jadi sepatutnya awak akan tulis macam mana. Sebenarnya dah diberitahu dah sebelum ni. Masih lagi ada kesilapan. Silap. Kesilapan bukan salah. Salah tu dah tentulah salah. Sebab silap itulah yang salah. Silap ni bermaksud tak sengaja, terlupa. Okey. Jadi hal ini mesti ada sekurang-kurangnya ditulis dikatakan. Tahu pula awak dikatakan demikian kerana, ataupun hal ini terjadi demikian kerana, berlaku demikian, terjadi demikian, barulah kita sambung dengan kerana. Dan pastikan lepas kata kerana tidak boleh ada tanda koma. Okey. Kesalahan yang ketiga, melanggan koperasi. Awak nak melanggan koperasi ke awak nak melanggan apa? Melanggan koperasi ni maksudnya satu koperasi tu awak langgan. Maksudnya bilik, kalau ada bangunan koperasi tu awak langgan. Patutnya kita menggunakan, sebelum koperasi kita ada satu objek tepat. Melanggan apa? Melanggan barangan, melanggan alat tulis, kan? Keperluan, melanggan keperluan pembelajaran daripada koperasi ataupun di koperasi, kan? Jadi betulkan frasa ni. Yang keempat, memberi komen. Lepas kata kerja transitif, sama ada memberi ataupun
Apetan men-ai ataupun men-kan, pastikan kalau men-ai di sini, men-ai sini mesti siapa? Kalau men-kan di sini mesti jadi sini bukan manusia, bukan siapa. Jadi komen ni bukan siapa, komen ni ialah apa. Jadi mestilah memberikan. Komen bukan memberi komen. Okey, yang kelima adalah aktiviti, adalah tempat, adalah diet. Ini semuanya ialah kata nama. Boleh faham? Sedangkan kata pemberi adalah selepas kata pemberi adalah, yang boleh disambung selepas kata pemberi adalah ialah kata sendi, adalah untuk, adalah dengan, contohnya begitulah kan. Adalah dari, adalah daripada, adalah tentang, boleh. Jadi kat sini bukan adalah. Kata pemberi yang kalau awak nak guna juga, awak mesti tukar jadi kata pemberi ialah. Sebab lepas kata pemberi adalah, selepas kata pemberi ialah, mesti diikuti oleh kata nama. Okey? Aktiviti, tempat, daya. Ialah aktiviti, ialah tempat, ialah daya. Boleh faham? Okey. Kalaulah kamu tak pasti juga, muskil nak guna kata pemberi ialah ke adalah, tak tahu kan, tak pasti, tukar kepada perkataan merupakan aktiviti, merupakan diet, merupakan tempat, merupakan tempat perkelahan yang sangat menarik. Okey, dah tak tahu nak guna pemberi ke ialah, kata pemberi ialah ataupun adalah, kan? Terlupa, kan? Okey, jadi terus guna merupakan, senang. Okey, ada juga bilangan pelajar yang masih lagi gunakan ia. Kalau digunakan singkatan ganti nama ia ni pada tempat ayat yang betul tak mengaku, tapi digunakan ia merujuk bukan manusia. Dalam ayat yang saya temukan dalam skrip jawapan awak ditulis ia itu merujuk apa? Siapa yang tulis? Ia. Siapa yang tulis? Ni. Awak tulis apa? Ia. Cuba bacakan. Okey. Ni bahagian A ke bahagian B? Okey, bahagian A jelas di situ ayat itu penggunaan kata ganti nama diri ia tu dia merujuk koperasi sekolah manusia ke bukan? Bukan, tak boleh. Jadi tak boleh guna. Dia hanya guna untuk manusia. Jadi macam mana nak betulkan ayat itu, nak murnikan itu? Dia nak merujuk pada koperasi. Awak kena guna balik semula perkataan koperasi. Katalah awak guna tadi ia merupakan satu kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan para pelajar dan juga guru, ataupun senang ditulis warga sekolah kan, untuk membeli barang-barang keperluan dan sebagainya. Okey. Jadi awak tak boleh guna ia, awak guna koperasi sekolah. Dan pastikan dalam perbezaan jangan tulis koperasi saja. Koperasi banyak. Koperasi guru ada, koperasi nelayan. Dalam itu kena tulis jelas koperasi apa. Soalan awak isunya, temanya adalah koperasi sekolah. Jadi koperasi sekolah merupakan
kemudahan. Bukan ia merupakan kemudahan. Boleh faham? Okey. Jadi tegasnya di sini penggunaan kata ganti nama ia singkatan daripada kata ganti nama diri yang penuh, iaitu dia. Betul? Dan tentulah gunakan untuk manusia. Tak boleh benda lain. Benda tak boleh, haiwan tak boleh, unsur abstrak pun tak boleh, mujarad pun tak boleh. Macam Kementerian Pelajaran Malaysia kan awak tulis kan, ia merupakan unsur, tak boleh. Awak kena tulis Kementerian Pelajaran Malaysia, kena tuliskan. Boleh faham? Yang ketujuh, boleh menjadi. Siapa tu yang tulis frasa ni? Skrip jawapan mana? Okey, Rosalinda. Cuba bacakan. Kau kuat sikit. Yang lain bersiap sedia dengan kesilapan bahasa yang awak tulis. Cuba baca. Saya ulang balik semula sebahagian daripada kesilapan bahasa frasa dalam jawapan Rosalinda. Boleh menjadi tempat pembiakannya nyamuk. Bukan boleh. Boleh ni kita gunakan biasanya untuk mendapatkan kebenaran atau keizinan. Dalam bahasa Inggerisnya permission, kan? Can I? Bolehkah saya? Kan? Boleh saya pergi sekarang? Itu boleh. Tetapi kat situ dalam ayat yang tadi, boleh menjadi tempat pembiakan apa? Nyamuk. Awak kena tukar perkataan boleh itu. Ada banyak beberapa pilihan. Awak boleh tukar jadi akan menjadi tempat. Awak boleh buat dapat menjadi. Menjadi. Apa maksud dapat? Dapat ni maksudnya mampu, berupaya. Tempat itu berupaya ataupun mampu menjadi tempat pembiakan nyamuk kalau tidak diuruskan dengan baik, tidak dibersihkan sentiasa, kan? Jadi kita guna bukan boleh menjadi, tapi akan menjadi atau dapat menjadi. Tapi biasanya yang paling dekat awak akan guna dapat ke akan? Akan tak dia akan. Sebab awak suka boleh kan? Okey, yang ke-9. Ini salah ejaan lah. Awak menulis perkataan berdasarkan apa yang awak sebut. Kempen. Yang ke-8 belum, minta maaf. Beranikan diri. Sepatutnya kata kena transitif, kita kena tambah lagi awalan memberanikan diri. Okey, yang ke-9, kempen. Awak sebut kempen. Tapi kalau awak eja macam ni, kempen pun salah. Sebutan bunyi dia PIN, bunyinya pin. Takkan awak sebut kempen. Kenapa awak masih lagi tulis kempen? Kan? Patutnya awak tulis KEMPE, campaign. Kan? Campaign. Okey, yang ke-10 pun kita sebut, awak sentiasa sebut, awak eja, awak tulis berdasarkan sebutan awak. Kolesterol. Sama juga dengan isu justru. Patutnya justeru. Jadi kat sini patutnya yang betul, buat catatan ya, supaya kesilapan tidak diulangi semula. Patutnya ejaannya kolesterol. Sama juga kadang-kadang ada yang orang tulis selsema. Salah. Sebab dah biasa sebut selsema. Sebab kita jarang-jarang ataupun tak pernah pun sebut yang betul. Kalau awak sebut yang betul, awak dah tentulah eja yang betul. Patutnya Siapa yang selalu aku selesema lah hari ni? Ada Orang akan sebut aku sesema. Itu pun lagi teruk.
Sesama. Ini lagi arah ni kan. Okey. Sesama. Paling tidak up sikit lah sesama, tapi tetap sah. Tetap salah. Okey. Ada saya jumpa yang ke-12 yang tulis ejaan dah betul, justeru. Ejaan dah betul, tetapi ada kata tunjuk itu tak boleh. Yang ada hanyalah justeru. Dan kesalahan yang kedua, dia menggunakan perkataan justru, kata hubung ini. Justru ni kata hubung di pada pangkal ayat. Tak boleh. Patutnya digunakan di tengah-tengah ayat justeru. Okey. Seingat saya dah sentuh tentang perkataan justru ni kata hubung di tengah-tengah ayat, bukan di pada pangkal ayat. Contohnya ayat ni macam mana? Justru ni maksudnya apa? Apa lagi tentang sesuatu yang kita sebutkan. Apa lagi? Tapi apa lagi yang setara. Kalau positif, positiflah. Apa lagi yang negatif, negatiflah. Contohnya saya ambil contoh, siapa mangkah tertinggi sekarang ni? Siapa nama ni? Nazira Nafiza, Azira Nafiza, Nazifa. Okey, dia dapat 91 per 130 BM1. Kita dah bagikan, kita dah darabkan dengan 100, kita dapat tulisan dia dapat A minus 70 kan? 70. 91 bahagi 130 untuk kedah 1 darabkan dengan 100, dia dapat 70. Untuk BM1 5R ini, kelas istimewa ni dapat A minus. Tepuk tangan untuk dia. Okey. Justru. Jadi justru contohlah katakan saya sebut je lah nama dia. Nazira memperoleh markah yang paling tinggi dalam kalangan pelajar 5 rajin. Justru dia juga. Apa lagi yang positif? Apa lagi yang positif? Selain dia dapat markah yang paling tinggi dalam 5 rajin sekarang ni, apa lagi yang positif tentang dia? Justru dia memperoleh grade A, tolak, dalam kertas bahasa Melayu 1, kesan setengah tahun, tingkatan 5, 20. Okey. Apa lagi yang baik? Maka dia dah paling tinggi dan akhirnya dia dapat grade A tolak. Apa yang positif? Apa lagi yang positif? Yang negatif, negatif lah. Ali seorang pelajar yang nakal, justru dia juga seorang pelajar yang nakal. Negatif, justru apa lagi negatif? Sama dengan penggunaan justru ialah di tengah-tengah ayat lah malahan, bahkan. Okey, jelas? Okey. Saya akhiri sesi PDPC kita pada pagi ini dengan harapan kamu akan menyantuni kesalahan-kesalahan bahasa dalam skrip jawapan yang telah kamu lakukan sebelum ini. Dan jika kurang pasti, kurang faham, boleh datang rujuk saya untuk menyelesaikan masalah itu. Sekarang ni masa untuk awak banyak bertanya, banyak bertanya.
kena banyak bertanya. Kerana orang yang rajin bertanya, banyak bertanya, bukan orang yang lemah, tapi orang yang hebat, orang yang bijaksana. Kenapa menjadi bijaksana? Sebab dia tak tahu, dia banyak yang kurang faham, dia bertanya, akhirnya dia akan jadi tahu, dia akan jadi hebat, kan? Yang silap dapat dibetulkan. Kalau orang yang malas bertanya, dia biarkan saja. Itu yang diulang salah yang sama, ulang lagi. Jadi orang yang rajin bertanya merupakan satu tindakan langkah untuk membaiki diri. Faham? Saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.